Yang Mohd Jelutong. Terima kasih Tuan Speaker. Selamat pagi. Saya berterima kasih di atas peluang yang telah diberikan kepada saya untuk turut serta dalam perbahasan mengenai rang undang-undang ini. Saya telah mendengar dengan jelas dan teliti pembentangan oleh Menteri bahawa pakej rangsangan ini atau undang-undang ini perlu diluluskan bagi tujuan kesejahteraan rakyat dan kelangsungan ekonomi dan juga mengukuhkan sistem kesihatan awam. Jelutong bersama-sama dengan rakan-rakan di sebelah sini turut menyokong perlu kita bersama-sama membela nasib rakyat. Tapi saya cuba ingin memberi teguran. Tuan Speaker tahu saya lantang berkenaan dengan cara bagaimana wang ini dibelanjakan. Saya ingin menarik perhatian Menteri Kewangan. Minggu lalu, 2-3 hari yang lalu, kita telah mendengar penggulungan oleh Menteri Perpaduan berkenaan dengan rancangan Malaysia ke-12, terutamanya berkenaan dengan pengagihan bakul makanan. Yang berhormat Menteri telah menyentuh perkara ini. Dan saya di sini ingin menyatakan kehampaan saya bahawa tidak ada sebarang ketelusan, keikhlasan di dalam pembentangan laporan mengenai cara bagaimana bakul makanan ini diagihkan. Kerana saya mendapat laporan atau aduan bahawa jumlah yang telah diedarkan jauh lebih banyak kepada parti-parti politik. Saya sebagai wakil rakyat hanya mendapat 200 bakul makanan. Begitu juga dengan ramai wakil rakyat di sebelah sini. Tetapi pemimpin MIC, Datuk Asogan, yang merupakan Setiausaha Agung MIC, telah mendapat peruntukan 3 juta ringgit. 3 juta ringgit. Begitu juga dengan Datuk Seri Andy, 500,000. Dan juga satu lagi bantuan atau dana kewangan yang diberikan kepada Presiden MIC, Tan Sri Vigneswaran, 9.1 juta ringgit untuk Yayasan Strategik Sosial. Saya di sini cuma tidak mahu pakej-pakej ini di-hijack oleh parti-parti politik tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu. Tolonglah Menteri, pastikan bahawa wang yang kita beri laluan kepada Port Dickson. Terima kasih. Betul. Saya nak susuli dan minta penjelasan, Mohd. Iaitu dua perkara. Kita banyak yang kita setuju kerana ini melibatkan perundingan kita dengan kerajaan. Tetapi persoalannya dua. Satu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelutong, iaitu kelulusan atas dasar pelaksanaannya itu haprak jadinya kerana disalahgunakan. Contoh terbaik adalah mitra. Mitra dana untuk India miskin. Tetapi sampai sekarang belum ada penjelasan yang memuaskan. Ya, salah guna itu. Dan yang kedua yang sangat relevan dengan apa yang Bapak Menteri bentangkan tadi ialah dana suntikan 45 bilion. Persetujuan kita dalam persefahaman, memorandum persefahaman antara pembangkang dan kerajaan, 45 bilion itu suntikan langsung kepada orang miskin B40. Tetapi saya lihat ada kekeliruan sedikit kerana sebahagiannya itu diperuntukkan untuk kontrak untuk beberapa urusan lain. Saya tak bantah, tetapi jangan guna peruntukan 45 bilion ringgit kerana telah dipersetujui. Wang itu khusus untuk orang miskin B40. Minta penjelasan. Yang Mohd Port Dickson, saya amat setuju dengan pandangan Yang Mohd Port Dickson. Kalau ikut kami berharaplah Yang Mohd Port Dickson akan pada satu hari nanti duduk di sebelah sini dan juga memberi bantuan dan membela nasib rakyat India, kaum India terutamanya. Hari itu akan kita tunggu dan saya percaya hari itu akan sampai dalam masa setahun lagi. Dalam perkara ini saya juga ingin membangkitkan perkara berkenaan dengan mengukuhkan sistem kesihatan awam. Saya cuma ingin tahu Tuan Speaker, apa yang berlaku di Melaka. Saya ingin menarik perhatian. Saya di sini ingin tanya sebagai seorang wakil rakyat, mengapakah keputusan dibuat untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka?
sepatutnya kita menunggu perkara ini kerana ini akan menyebabkan masalah kesihatan yang lebih rumit. Mungkin menyebabkan kita perlu menambahkan dana lagi. Ketika sekarang Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berada di luar negara, bukankah sepatutnya perkara ini kita tunggu sehingga berjumpa dengan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang boleh menggunakan kewibawaannya untuk memutuskan sama ada untuk mengadakan atau tidak pilihan raya di Melaka. Kerana kalau kita meneruskan dengan pilihan raya di Melaka, saya risau kalau kita ingin mengukuhkan sistem kesihatan awam, belum pulih lagi, kes dah mula menurun, ia boleh menyebabkan kita terjebak lagi dalam satu kluster yang besar. Dan ini boleh menyebabkan sistem kesihatan kita menghadapi masalah-masalah yang lebih serius, yang lebih parah. So persoalan saya adalah di sini saya menggunakan kesempatan ini, peluang ini yang diberikan kepada saya untuk bertanyakan kalau boleh keputusan sama ada untuk mengadakan pilihan raya itu ditangguhkan. Dan Tuan Speaker sendiri tahu bahawa perkara ini telah dibahaskan di sini oleh Yang Berhormat Bagan Datuk. Dan keputusan beliau telah mengatakan, beliau dalam perbahasannya minggu lalu telah menyatakan bahawa beliau akan membuat keputusan untuk membubarkan Dewan. Saya akan mengakhiri Tuan Speaker, sudah pukul 1. Adakah kenyataan beliau mempunyai pengaruh di atas apa yang berlaku di Melaka? Dan bolehkah perkara ini diperhalusi dan kita tunggu sehingga Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong kembali ke tanah air kita dan membuat keputusan kalau boleh kita menangguhkan pilihan raya di Melaka. Tuan Speaker, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Sebelum saya tangguhkan ke 2.30, pada pukul 2.30 nanti kita akan mulakan dengan Yang Berhormat Tumpat, diikuti dengan Yang Berhormat berikut: Kuala Kedah, Setiu, Kanga, Tebrau, Kubang Pasu, Kuala Langat, Bandar Kuching dan seterusnya. Ya. Oleh kerana dah pukul 1, maka saya tangguhkan mesyuarat ini sehingga pukul 2.30 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.